ada orang yang tidak waras tiba-tiba tegur saya dan dia kata, "Ustaz kerja harapkan gaji atau Ustaz kerja harapkan Allah? Ustaz kerja kerana gaji atau Ustaz kerja kerana Allah?" Saya tak boleh jawab soalan tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Dan start daripada itulah saya niat untuk kita ubah niat kita. Tapi once kita dah ubah niat kita, maka Allah akan banting kita daripada atas sampai bawah. Menjadi ejen perubahan pada usia muda bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan segala kekurangan dari segi sumber dana, sumber tenaga, sumber masa dan sumber peralatan dan sebagainya, tidak menghalang seorang anak muda untuk mengambil keputusan sejak awal kerjayanya sebagai seorang pendakwah untuk menubuhkan sebuah institusi pendidikan yang kesemuanya digerakkan oleh mereka yang masih mentah di awal perjalanan hidup. Inilah gerak orang muda. Tempohnya mandi sunat pada hari Jumaat ini, bilakah waktu kita boleh mula mandi sunat hari Jumaat ini adalah bi tulu'il fajri, bi dengan tulu'i terbit al-fajri, fajar, min daripada huduril jumu'ati, wal afdalu dan paling baik. Tempohnya panjang. Mandi-mandi sunat ini kathiratun, ada banyak. Minha, sebahagian daripadanya baru tanah. Tanah dekat tempat najis tadi. Okey. Dalam sekalian mandi-mandi sunat. Biwujubihi. Bi dengan. Boleh. Okey. Saya dah bersama dengan Muslimin Care sudah 5 tahun. Mula daripada tahun 2019. Maksudnya saya memilih untuk bersama dengan Muslimin Care ni dengan satu sebab, iaitu saya ingin sedikit sebanyak untuk berjasa semula kepada masyarakat, memandangkan saya alhamdulillah sempat menghafal Al-Quran sebelum ni. Jadi atas sebab itu saya datang ke Muslimin Care Academy sebagai tenaga pengajar. Pertubuhan Kebajikan Kasih Muslimin atau Muslimin Care dan Muslimin Care Academy adalah sebuah institusi pendidikan yang merupakan ilham dari Allah yang dilahirkan oleh Ustaz Muhammad Hamizan Nordin yang berusia 34 tahun. Anak kelahiran Segamat Johor ini adalah seorang pendakwah, pendidik, usahawan dan aktivis masyarakat yang begitu aktif membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Kalau tak silap saya, lebih kurang 35 rumah anak yatim seluruh Selangor yang kami dah pergilah. Nah, daripada situ saya nampak ada beberapa perkara, di antaranya banyak anak-anak
perempuan yang tidak bersekolah. Saya tak kata semua, tapi ada sebahagian dari rumah anak-anak yatim ni yang tidak bersekolah anak perempuannya. Dan daripada situlah kita bina akademi, Muslimin Care Academy. Kenapa akademi? Sebab kita nak bina daripada semua aspek. Kalau hanya fokus pada satu-satu poin saja, maka anak-anak ini tidak boleh bergerak ke tempat-tempat yang lebih umum lagi. Jadi sebab itu kita dakwah bermula dengan nama ini akademi, dan kami ambil anak-anak asnaf pertamanya. Berlokasi di atas tanah berkeluasan sekitar 1 ekar di Bukit Kapar, Kelang, Muslimin Care bermula dari pertengahan tahun 2005 dengan konsep berbagi dengan membeli. Tidak lain konsep ini hanya berhajat untuk berbagi dan memanfaatkan setiap keuntungan yang diraih dari hasil perniagaan yang dijalankan khusus kepada anak-anak golongan asnaf bermula di sekitar Selangor dengan memberikan pendidikan secara percuma. Antara tambah nilai yang diberikan kepada pembelajaran anak-anak Muslimin Care Academy adalah dengan mengajar bahasa Mandarin yang juga melibatkan tenaga pengajar muda yang faham dengan konsep yang diterapkan oleh Ustaz Hamizan. Ya. 我那个 Awak cuba kenalkan diri. 我是 Putri. Putri. Awak? Sikit. 我是 Aina. Dan bila kita ada kelebihan bahasa-bahasa lain, mungkin kita boleh approach ataupun kita boleh sampaikan dakwah kita dengan bahasa yang lain. Menggunakan panutan daripada Al-Quran itu sendirilah. Jadi kita boleh alih bahasa itu. Jadi orang lebih faham, orang luar lebih faham. Apalagi kalau macam saya belajar bahasa Mandarin. Di Malaysia sendiri, the second majority yang ramai rakyat Malaysia adalah orang Cina. Jadi kita punya orang yang memegang ekonomi pun orang Cina. Jadi bila kita faham bahasa Mandarin, mungkin kita boleh sama-sama ada kerjasama yang baru. Gitulah. Jadi ada hubungan yang boleh ditambahkan lagi dalam berdakwah. 过sikit. 我是 Balkis. Boleh ya? 今年我今年生物去哪里？我住在怀疑耳朵，你们记得？ Setengah mindset akan cakap belajar agama ni mesti sampai sini je. Kau ada masa depan ke? Apa je belajar Quran je. Bukannya boleh bawa sampai luar negara ke, dapat PhD ke. Tapi yang saya belajar duduk sini, bila kita belajar agama bukan sahaja kita dapat agama tu, malah kita dapat dunia sekali. Kita macam mana orang kat luar belajar, kat sini pun belajar sama. Kita belajar akademik, kita belajar kemahiran, kita belajar bahasa sama. Cumanya lainnya kita dekat sini adalah kita lebih menjaga akhirat itu sendiri. Kita belajar, kita solat awal waktu, kita belajar Al-Quran, kita belajar adab, kita belajar akhlak. Itulah yang pengalaman yang saya duduk dekat Muslimin Care Academy ni. Dalam membentuk generasi pelapis yang mampu berdaya saing, mampan dan tinggi nilai akhlaknya, Ustaz Hamizan melihat keperluan setiap anak untuk memiliki 5 teras pendidikan, iaitu penguasaan Al-Quran, kitab, bahasa, akademik dan kemahiran sebagai asas untuk kehidupan. Tujuan utama adalah untuk membantu anak-anak yang kuat niatnya untuk belajar tetapi tidak mempunyai kemampuan terutamanya dari segi dana untuk belajar. Dia ada 2. Maksudnya pelajar diberi pilihan. Kita sarankan untuk menetap di asrama. Pertama sekali kita akan sarankan untuk menetap di asrama sesuai dengan pembelajaran Al-Quran. Sama-sama duduk menghafal sebagainya. Tapi kita juga menerima sekiranya pelajar tadi untuk berada di rumah. Yang kita istilahkan sebagai ulang alik. Untuk ulang alik atas perbincangan
jadi juga kita akan terima. Jadi setakat ni memang ada sebahagiannya yang berulang dan kebanyakannya akan menetap di asrama. Tidak ada tanah yang semuanya rata, tidak ada laut yang tidak bergelora, dan tidak ada kehidupan yang semuanya selesa. Beliau menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kehilangan bangunan-bangunan yang diduduki penghuni Muslim Care Academy. Sebelum ini, Ustaz Hamizan diusir dari tempat yang disewanya sebanyak 2 kali. Sebelum akhirnya berjaya mendapatkan tanah yang diwakafkan oleh sahabat-sahabat yang menyokongnya sejak zaman persekolahan lagi. Inilah langkah penting dalam perjalanan Muslimin Care dalam usaha memberikan pendidikan Islam yang berkualiti. Jadi bila kami ambil anak-anak asnaf ni, ujian demi ujian pun berlakulah. Di antaranya ada rumah yang diwakafkan pada kami oleh satu badan dan tiba-tiba bila kami dah renovate dan sebagainya, diambil balik. Ringkas kita diambil balik. Setahun. Kemudian kami hijrah di satu bangunan terbiar juga yang sudah ditinggalkan lama. Dan seterusnya kita bersama sahabat, kami bersama sahabat-sahabat renovate dan ringkas cerita 2 tahun pun sama juga. Jadi pada baki setahun ini, Alhamdulillah kami dapat teruskan di tanah ini, di Jalan Srijaya, Bukit Kapar. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Memahami bahawa kemandirian itu penting dan tidak bergantung kepada sumbangan semata-mata, aktiviti ekonomi menjadi faktor utama untuk mendanai Muslimin Care. Oleh itu, Ustaz Hamizan dan pasukannya banyak membuat kajian dan pembangunan untuk mengeluarkan produk-produk yang berkualiti tinggi. Hasil dari produk-produk ini, selain untuk menampung operasi harian Muslimin Care, ianya juga digunakan untuk membantu golongan asnaf. InsyaAllah saya nak buat satu produk herba yang insyaAllah kalau boleh dapat membantu masalah saraf, salur darah, salur darah, kemudian mungkin area pencernaan dan detox lah, sebab kita nak keluarkan penyakit-penyakit tadi tu kan. Sebab atas pengalaman saya, banyak pesakit yang terkena gangguan jin terutamanya, itu akan ada efek pada salur darah dan saraf. Ada juga yang bertanya kenapa tak kenakan yuran kepada anak-anak ni. Kenapa terlalu murah yurannya? Jadi kami jawab kembali, kita tak nak bergantung dengan yuran. Dan apabila yuran tak dibayar, nanti kita akan kecewa. Jadi kita belajar. Masih niat di awal, saya buat Muslimin Care, kita buat segala sesuatu kerana Allah. Dan Alhamdulillah, kami dianugerahkan sahabat-sahabat yang turut sama-sama dengan kita di sini, yang mereka jalan running business dan sebahagian profit mereka turunkan ke Ma'had. Alhamdulillah, syukur. Termasuklah yang sahabat kami yang berada di sini, ini beliau buka bengkel, garage 4x4 dan banyak membantu pondok. Yang keempat, kalau engkau mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja secara bersemuka, Ustaz Hamizan juga aktif menyampaikan ilmu di dunia maya menerusi platform media sosial agar ilmu tersebut dapat disebarluaskan sebaik mungkin hingga sampai ke setiap lapisan masyarakat. 5 pintu gangguan syaitan terhadap manusia. Hanya menyerang pemikiran manusia. Beliau adalah individu yang tidak pernah berhenti pada satu tahap, sentiasa berfikir, sentiasa melakukan perkara-perkara dalam kerja-kerja membantu dari pelbagai sudut. Pembelajaran, perubatan, perniagaan, semua untuk mengembalikan kebaikan kepada masyarakat
dari uh, Malaysia. tak pernah berhenti pada satu tahap. Sentiasa bekerja. Satu individu yang sangat 500. jelas pada objektif beliau dan sangat berdedikasi tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni kita akan ada program di Z Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah kita bawa produk-produk yang ada. Kerana Ukhti Fatinah dengan Ukhti Amni dah selesai 30 juz, maka ini reward insyaAllah, pengalaman untuk kita public dengan orang, untuk kita belajar menjual beli. Itu salah satu sunnah juga, betul? Okey, jadi insyaAllah ni produk ikhtiar kita boleh susun dekat. Ustaz Hamizan berusaha untuk memastikan generasi sekarang dan akan datang, terutamanya anak-anak muda, terlibat dalam membangun ummah supaya tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral serta merosakkan akhlak dan adab. Perkara tersebut boleh dicapai dengan meningkatkan kesedaran, pendidikan, kemahiran dan keterlibatan komuniti yang sentiasa menuju ke jalan Allah. Dalam belajar ni kita ada permulaan dan pengakhiran. Dan di antara permulaan dan pengakhiran tu mesti kita ada pengajaran yang kita boleh dapat dalam hidup kita. Jadi pengalaman yang saya dapat dekat sini, tak semestinya bila saya dah keluar terus tamat. Terus kita tak payah belajar Quran, terus kita tak payah solat berjemaah, tak. Bila saya keluar, saya boleh sampaikan dekat luar macam mana yang saya belajar dekat sini. Berdakwah, jadi dai, boleh menyampaikan dakwah dekat media sosial. Ilmu yang kita belajar dekat sekolah, kita boleh sampaikan dekat luar. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan bergerak menuju ke Taman Batu Muda di area Gombak. InsyaAllah menghadiri jemputan bersama dengan ibu-ibu atau muslimat daripada Taman Batu Muda, insyaAllah. Dan memang rutin dalam seminggu sekali atau paling lama sebulan 2 kali, insyaAllah. Bahas tentang kitab Nasaikhul Ibad atau nasihat-nasihat agama. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu ini memberikan taufik dan hidayah untuk berubah dengan lebih baik, izin Allah, insyaAllah. Dan di waktu yang sama juga kita buat jualan produk untuk membantu Muslimin Academy, pengurusan, kegiatan, itu banyak daripada itulah, insyaAllah. Walaupun masih muda, namun ilmu yang dimilikinya tidak kurang hebat jika dibandingkan dengan penceramah-penceramah tersohor lain yang telah lama berkecimpung dalam memberikan kuliah. Beliau sering dijemput untuk menyampaikan program ceramah mingguan atau bulanan di pelbagai masjid dan surau, memberi panduan dan ilmu agama kepada jemaah. Ini adalah salah satu cara beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, di samping mewawarkan aktiviti-aktiviti Muslimin Care untuk mendapatkan sokongan dan dukungan dalam apa sahaja bentuk. Jualan aib, software itu yang dipanggil hasad, dia ingin nikmat pada orang lain hilang, dan itulah hasad. Imam Ibn Taymiyah menambah lagi, al-hasadu huwa bughdu wal karaha. Sebab itu Islam tak pernah ajar kita macam tu. Hidup kita mungkin baik itu kerana mungkin berkat orang-orang baik di sekeliling kita, bukan sebab kita. Jadi jangan kita menghina kehidupan orang lain. Beliau menjalani kehidupan dengan jadual yang sangat padat, termasuk semua sama ada kerja-kerja di Muslimin Academy ataupun kerja-kerja di lapangan. Dalam semua kesibukan itu tak ada yang tertinggal. Jadi beliau kerap datang juga ke akademi, kerap juga kita melihat beliau di masyarakat dan sebagainya.
Ustaz Hamizan bukan sahaja memenuhi jemputan dan membuat kerja-kerja amal kebajikan di dalam negara, malah pada waktu-waktu tertentu, Ustaz Hamizan juga melangkah ke luar negara bagi tujuan dakwah dan mendanai Muslimin Care. Antara negara yang sering dikunjungi adalah Indonesia, Arab Saudi dan Turki. Setakat ini kami sudah melebarkan dakwah ke bumi Indonesia dan mudah-mudahan banyak lagi tempat yang kita dapat sebarkan dakwah lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan lillahi ta'ala tidak hanya menjadi stiker pada kereta. Mudah-mudahan lillahi ta'ala tidak menjadi wallpaper pada handphone. Mudah-mudahan lillahi ta'ala tidak hanya terakam di dinding-dinding rumah, surau dan masjid, tapi dia terukir dalam hati kita, insya-Allah. Usaha yang dilakukan oleh Ustaz Hamizan bukan sahaja satu dakwah, malah membantu merancakkan lagi ekonomi negara melalui penjualan produk-produk Bumi Putra dan Muslim keluaran Muslimin Care. Antaranya adalah produk yang telah mendapat skim pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun hasil penjualan bukanlah demi tujuan pribadi, sebaliknya menyumbang ke jalan Allah semata-mata. Kalau dari sudut cabaran, tentu sekali dana. Sebab tu dari awal memang kami bergerak dengan produk. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan kami Allah hadirkan sekali sahabat-sahabat yang betul-betul nak hijrah kerana Allah, dan mereka beri sedikit profit yang mereka miliki untuk pondok, untuk tahfiz Muslimin Care Academy, insya-Allah. Jadi dana daripada situlah. Kalau hanya mengharapkan yuran, rasanya kita tak akan boleh untuk survive. Dan alhamdulillah juga kami diberikan guru-guru dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak mengira masa, tidak mengira tenaga, betul-betul berkhidmat pada jalan Allah. Prosesnya tak semudah yang kita bayangkan, tapi jangan risau, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi hati-hati dalam memilih jalan, jangan sampai tersesat. Kalaupun tersesat, jangan lupa untuk kembali. Karena di jalan kesesatan itu ada banyak cabang dan anaknya, tapi jalan menuju Allah hanya satu. Pulanglah, Allah menunggumu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.